Selamat pagi Bapak Ibu dan Saudara sekalian. 亲爱的弟兄姐妹，早上好！ Senang sekali pagi hari ini bisa bersama-sama beribadah dan belajar kebenaran firman Tuhan dengan Bapak Ibu di GKI Surabaya. 很高兴今天早上能与你们在泗水的国语堂一起敬拜主和思想神的话语。 Hari ini adalah hari pertukaran mimbar di bawah GKI Greenfield. 今天是我们 Greenfield 的交换讲台， Jadi saya sebagai gembala GKI Cibubur datang ke Surabaya untuk mengisi mimbar di GKI Surabaya. 我是基普布国语堂的驻堂牧师，今天来到泗水来传讲神的话语。 Puji Tuhan, hari ini juga bertepatan dengan hari pertama atau minggu pertama Prapaskah yang ditandai dengan satu lilin dipadamkan. Untuk kemudian di minggu berikutnya, satu lilin berikutnya sampai akhirnya nanti di Jumat Agung, semua lilin ini padam. 感谢神，今天早上也是纪念耶稣受难第一个预备做的崇拜，就是以消灭一支蜡烛来做个记号。 Bapak Ibu dan Saudara sekalian, berbicara tentang Paskah hari ini kita akan mengangkat satu tema yang berjudul The Original Observance, yaitu pendahuluan yang sebenarnya, penelitian yang sebenarnya. 有关逾越节呢，今天的讲题就是最初的遵守，就是最初的观察。 Karena itu saya mengajak kita membuka kitab Keluaran 我们一起 pasal yang ke-12. 我们一起打开出埃及记12章。 Saya akan membacakan ayat 1 sampai dengan 8, Ibu Esther ayat 12, 13, 16 dan 17. 第1节到第8节用印尼文来念，第12、13、17跟18，17、18用中文来念。 Baik, mari kita melihat di dalam Keluaran pasal yang ke-12 ayat 1 sampai dengan 8. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa dan Harun di tanah Mesir, bulan inilah akan menjadi permulaan segala bulan bagimu. Itu akan menjadi bulan pertama bagimu tiap-tiap tahun. Katakanlah kepada segenap jemaah Israel, pada tanggal 10 bulan ini, diambillah oleh masing-masing seekor anak domba menurut kaum keluarga. Seekor anak domba untuk tiap-tiap rumah tangga. Tetapi jika rumah tangga itu terlalu kecil jumlahnya untuk mengambil seekor anak domba, maka ia bersama-sama dengan tetangganya yang terdekat ke rumahnya haruslah mengambil seekor menurut jumlah jiwa. Tentang anak domba itu, kamu buatlah perkiraan menurut keperluan tiap-tiap orang. Anak dombamu itu harus jantan, tidak bercela, berumur setahun. Kamu boleh ambil domba atau kambing. Kamu harus mengurungnya sampai hari yang ke-14 bulan ini. Lalu seluruh jemaah Israel yang berkumpul harus menyembelihnya pada waktu senja. Kemudian dari darahnya haruslah diambil sedikit dan dibubuhkan pada kedua tiang pintu dan pada ambang atas pada rumah-rumah di mana orang memakannya. Dagingnya harus dimakan mereka pada malam itu juga. Yang dipanggang mereka harus makan dengan roti yang tidak beragi beserta sayur pahit. 第12节，因为那夜我要巡行埃及地，把埃及地一切头生的，无论是人是牲畜，都击杀了，又要败坏埃及一切的神，我是耶和华。这些要在你们所住的房屋上做记号。我遇见这些，就越过你们去。我击杀埃及地头生的时候，再样必不领到你们身上灭你们。17，你们要守五孝节，因为我正当那日把你们的军队从埃及地领出来，所以你们要守这日，作为世世代代永远的定例。 Kita juga melihat ayat 43, saya akan bacakan ayat 43 sampai dengan 47 dan 48 sampai dengan 51 akan dibacakan oleh Ibu Esther. 13到47节用印尼文来念，18到51节用中文来念。 Berfirmanlah Tuhan kepada Musa dan Harun, inilah ketetapan mengenai Paskah. Tidak seorang pun dari bangsa asing boleh memakannya. Seorang budak belian barulah boleh memakannya setelah engkau menyunat dia. Orang pendatang dan orang upahan tidak boleh memakannya. Paskah itu
harus dimakan dalam satu rumah juga. Tidak boleh kau bawa sedikit pun dari daging itu keluar rumah. Satu tulang pun tidak boleh kamu patahkan. Segenap jemaah Israel haruslah merayakannya. 48节，若有外人寄居在你们中间，愿向耶和华守逾越节。他所有的男子务要受割礼，然后才容他前来遵守。他也就像本地人一样，但未受割礼的都不可吃这羊羔。本地人和寄居在你们中间的外人同归一例。耶和华怎样吩咐摩西亚伦，以色列众人就怎样行了。正当那日，耶和华将以色列人按着他们的军队从埃及地领他们出来。 Mari kita berdoa. 我们一同祷告。 Bapa di dalam surga, kami bersyukur pada pagi hari ini boleh bersama memasuki Minggu Prapaskah yang pertama. 我们在天上的父神，感谢你，今天我们能一起纪念耶稣受难第一个预备周的崇拜。 Kami merindukan renungan atau firman yang kami akan pelajari bersama-sama, mempersiapkan kami untuk memahami arti yang sesungguhnya. 我们渴慕今天的讲题就是逾越节真正的意思，让我们做好准备。 Karena itu berbicaralah kepada setiap kami ya Tuhan. 求主对我们每个人说话。 Kami siap untuk mendengar dan menjadi pelakunya. 我们预备性聆听你的话，并实行出来。 Di dalam Kristus Yesus kami berdoa, amin. 奉基督耶稣，我们祷告，阿门。 Bapak Ibu dan Saudara sekalian, ketika saya mempersiapkan bagian ini, saya teringat kepada satu kejadian. 当我预备了今天的讲题，我记得曾经发生的事情。 Tahun 2009 saya sedang mengerjakan skripsi saya di Saat Malang. 2009年我在马浪神学院正在写毕业论文的时候， Jadi mahasiswa skripsi itu tidak memiliki kewajiban untuk melakukan pelayanan weekend di gereja-gereja. 因为我快要毕业，所以我没有在周末没有在各教会有服侍的责任。 Jadi kesempatan itu saya gunakan setiap hari Minggu untuk melakukan survei atau melihat gereja-gereja lain. 我就有机会每个星期到不同的教会看看。 Nah, pada hari itu saya bersama dengan teman-teman beribadah ke satu gereja yang besar di Kota Malang. 那一天刚好我跟朋友们到一个大的教会，在马浪一起敬拜主。 Memasuki pintu gerbang gereja itu ada hal yang sangat mencolok perhatian kami, yaitu ada sebuah mobil BMW seri Z3. 进入大门，我们就看这个宝马汽车西善， Mobil yang keren sekali. 是很酷的一台汽车。 Dan lebih mencolok adalah plat nomornya, ternyata itu menunjuk kepada sang pemilik mobil ini. 它的车牌也是很特别，就是指着了主人是谁。 Dan hari itu khotbah disampaikan oleh pemilik mobil ini. 那一天的讲员就是那一辆汽车的主人。 Khotbah yang disampaikan adalah seputar Paskah atau Passover. 他所传讲的神话语就是有关逾越节。 Ketika saya mendengar, menyimak, saya cukup kaget, terperanjat, Bapak Ibu Saudara sekalian. 当我听他的道，我真的吓到了。 Karena saya tidak menduga seorang hamba Tuhan masih muda memang dan lulusan dari luar negeri, tapi menjelaskan Paskah keliru. 因为我想象不到，他还是一个年轻人，外国留学生，但是他讲过有关逾越节，就是解释错了。 Saya sambil lihat-lihatan dengan teman-teman sesama mahasiswa saat gitu ya. 我跟朋友们彼此相看， Kami bertanya-tanya, kok bisa begini ya? 我们就是疑问，怎么会这样呢？ Tapi pulang dari ibadah itu, 散会之后呢， saya punya satu tekad. 我就是有了一个心智。 Satu waktu nanti ketika saya melayani, saya ingin memberitakan firman Tuhan yang benar, yang bertanggung jawab. 总有一天，当我服侍神的时候，我要真正把神的话语正确的传讲出来， Agar jemaat mengerti makna yang sesungguhnya daripada firman Tuhan. 让会友们真正的明白神话语的真意， Sehingga menghidupinya juga dengan benar. 也是活出它的真意。 Pengajaran yang benar akan membawa kita untuk hidup benar. 正确的教导带来我们有正确的行为。 Dan hari ini ketika kita belajar mengenai Paskah pertama,
Saya harap kita bisa bersama-sama mempelajarinya. 当今天我们学习第一个的逾越节，我希望你们认真的学习， Memahaminya secara benar sehingga kita bisa memaknai dan menghidupinya dengan benar. 我们要有正确的理解，让我们能够活出它的意义。 Ayat pertama pasal yang ke-12 kitab Keluaran. 出埃及记12章第1节， Dimulai dengan firman Tuhan yang disampaikan kepada Musa dan Harun. 以耶和华在埃及地晓谕摩西亚伦的开始。 Kita mengetahui bahwa Musa ini adalah pemimpin besar di dalam sejarah bangsa Israel. 我们知道摩西在以色列的故事就是一个很大的领袖， Sampai hari ini bahkan kuburan Musa tidak pernah diketemukan. 直到今天摩西的坟墓还没有找到。 Saya harap itu menjadi satu hal yang positif karena itu bisa berbahaya. Kalau kuburannya ditemukan, mungkin orang-orang Israel atau siapapun yang mengagumi Musa bisa datang untuk kemudian menyembahnya. 我渴望这是正面的意思，因为如果万一被找到，以色列民可能会到摩西的坟墓去敬拜他。 Kepemimpinan Musa itu menjadi satu hal yang sangat penting di dalam sejarah Israel. 摩西的带领在以色列民的历史里面是一个很重要的事情。 Meskipun di awal ketika ia dipanggil, dia sempat minder. 虽然刚开始被呼召的时候，他没有信心， Dari seorang pangeran kemudian terusir untuk menjadi penggembala di padang Midian selama 40 tahun. 从一个王子，他被搬到沙漠成为牧羊人。 Ketika Tuhan mengutus dia, ia tidak percaya dengan dirinya. 当神差遣他的时候，他没有信心。 Sampai Tuhan akhirnya menyatakan dengan jelas siapa dirinya dan memberikan pendamping yaitu kakaknya Harun. 直到神在他面前彰显自己，然后让亚伦他的哥哥陪伴他。 Saya mengajak kita untuk melihat sosok Musa. Kalau kita melihat Musa ini diambil dari bahasa Ibrani yang artinya diangkat dari air. 我们一起看摩西，摩西就是从水里面被抬起来。 Tapi saya juga harus mendapati kenyataan bahwa Musa ini lahir di Mesir dan orang-orang pada waktu itu berbahasa Mesir. 摩西当时在埃及地出生，当时也是用埃及的文。 Di Mesir nama Musa adalah artinya anak. Mose itu anak. 摩西的意思就是什么什么的次子。 Dan kalau kita melihat ada beberapa nama Firaun, misalnya Thutmose atau Ramses atau Rameses, itu semua menunjukkan bahwa mereka adalah anak Tot atau anak Ra, dewa-dewa mereka. 几个法老的名字就是达摩塞还是拉梅塞，就是多次子还是拉的次子，就是埃及地神仙的名字。 Jadi Bapak Ibu, kalau kita memperhatikan, maka sebenarnya nama Musa ini sudah menunjuk identitas siapa Musa dan siapa Allah di belakangnya yang mempercayakan sebuah misi. 如果我们注意看摩西这个名字呢，就是指出了他的身份，还有后面神对他做出什么样的事情。 Sehingga ketika tulas 1 sampai dengan tulas 9 terjadi, itu menunjukkan bagaimana kuasa Allah jauh melebihi para dewa-dewa mereka. 当第1到第9在降临的时候，就是告诉了我们神的大能超过埃及地一切的神仙。 Dan menjelang tulah ke-10 diberikan, 当第10届要降临之前， Allah mempersiapkan umatnya Israel. 神预备了他的百姓以色列 Allah 民， memberikan beberapa ketetapan atau penetapan. 神设定了一些条例。 Melalui Musa dan Harun, Allah menyampaikan apa yang harus diikuti oleh Israel. 接着摩西和亚伦， yang 上帝告诉了他们要遵守一些条例。 Yang pertama adalah 第一个就是 di ayat yang kedua, bulan inilah akan menjadi permulaan segala bulan bagimu. 第2节开始，你们要以本月为正月。 Di sana Tuhan menetapkan waktu bagi Israel. 在那里，神定下了时间， Karena mereka bangsa terjajah hampir 400 tahun di bawah kerajaan Mesir. 他们是埃
埃及的国王的殖民地， Pola kehidupan mereka ya pola sebagai bangsa terjajah. 他们的生活方式就是奴仆的生活方式， Prioritas hidup mereka mungkin hanya menjalani waktu dengan waktu. 他们生活的优先就是得过且过。 Tapi ketika Tuhan menetapkan inilah bulan pertama, artinya di situ ada sebuah prioritas. 当神为他们定下时间，这就是正约，在那边就是已经优先了。 Dan mengajarkan kepada Israel nantinya bahwa kehidupan mereka akan tertuju kepada Allah. 也教导以色列民，他们的生活要专注于神。 Ketika penetapan waktu sudah dilakukan, 当已经定下了时间， maka mereka akan menjalani kehidupan mereka mengikuti penetapan itu. 他们要按照神给他们定下的时间过生活。 Sama seperti kita hari ini adalah minggu pertama Prapaskah. 我们今天也是如此，今天就是纪念耶稣受难第一个预备周。 Kehidupan gereja, umat Kristen semua mengikuti ritme Kristus. 教会的生活，会友们的生活也是跟着上帝的步调。 Semua hari raya gerejawi mengikuti ritme kehidupan Kristus. 教会里面所有的节日，就是跟着上帝的步骤。 Demikian juga Israel, dengan penetapan waktu mereka akan mengikuti ritme Allah. 以色列民也是如此，神给他们定下了时间，他们就是要跟随上帝。 Bulan pertama ini disebut bulan Ab atau bulan Abib. 这个正月呢叫做 Ab， Dan di tanggal 10 ditetapkan hari mereka memilih domba. 在第10日他们要选羊羔， Untuk kemudian di tanggal 14 mereka akan merayakan Pesak atau Paskah. 14日那一天他们要过逾越节。 Tapi setelah mereka terbuang mereka dibawa ke kerajaan Babilonia dan kemudian mereka kembali, bulan Ab ini berubah menjadi bulan Nisan namanya. 当他们被掳到巴比伦的时候，这个 Ab 的这个月就是改变了，成为弥撒这个月份， Bapak Ibu dan Saudara sekalian, tetap itu adalah bulan pertama. 仍然是正月。 Tapi sebenarnya walaupun mereka memasuki bulan pertama seperti kita Januari, tanggal 1 itu tahun baru. 虽然他们进入正月，像我们在1月份， Orang Yahudi merayakan tahun baru mereka di tanggal 1 bulan ke-7. 犹太人呢过他们的新年就是在1月7日， Namanya perayaan Rosh Hashanah. 就是 Rosh Hashanah 的这个节日。 Kok mereka merayakan tahun baru di bulan ke-7 tanggal pertama? 为什么他们过新年就是在1月7日呢？ Karena bulan ke-7 masuk sebagai bulan Sabat. 因为第7日就是安息日， Sehingga mereka pusatkan bulan itu adalah sebagai penyembahan khusus kepada Allah mereka. 他们在安息日的时候是真正的敬拜上帝。 Rosh Hashanah dimulai dengan mereka meniup shofar, trompet yang dari tanduk ya, entah itu tanduk kerbau, tanduk sapi ataupun tanduk domba. Rosh Hashanah 他们就是吹角， Kemudian 10 hari mereka akan puasa. 他们有10天禁食， Sampai di tanggal 10 mereka akan mengadakan hari raya pendamaian. 到了第10日，他们要过赎罪日。 Dan di tanggal 15 mereka merayakan hari raya Sukkot atau hari raya Pondok Daun. 15日，他们要过那个苏国的这个节日， Mengenang kembali bahwa mereka pernah mengembara selama 40 tahun di padang gurun. 纪念了他们在旷野流浪了40年。 Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, penetapan waktu ini mengajak mereka untuk berubah. Karena mereka tadinya bangsa terjajah akan menjadi bangsa merdeka, menjadi umat Tuhan. 定下的时间的目的就是让他们的生活方式改变。本来他们是一个奴仆，但是现在变成神的子民。 Mereka harus punya pola khusus dan memiliki prioritas hidup mereka, yaitu Allah. 他们要有优先的顺序，就是上帝自己。 Dan yang kedua adalah penetapan di mana ada anak domba yang akan disembelih. 第二就是设立了代罪羔羊，要宰这个羊羔。 Disembelih berarti ada penumpahan darah. 宰这个羊羔就是要流血。 Oleh sebab itu agama Yahudi atau Yudaisme termasuk Kristen, termasuk saudara kita Islam, itu adalah agama sakramental. Ada yang dijadikan kurban. 就是犹太教，包括我们基督教，还有回教徒，就是有这个宰羊羔，就是
有那个献祭， Darah yang ditumpahkan itu menjadi penanda bahwa mereka adalah umat perjanjian. 所流的血成为他们的记号，是上帝的子民。 Kalau kita sekarang mengenal kata sakramen ya, 如果现在我们知道是一个圣礼， di dalamnya ada tubuh dan darah Kristus Lim- yang disimbolkan oleh roti dan anggur. 里面就是有神的肉体，还有血，就是以五酵饼为记号。 Kehidupan beragama Israel nanti akan dipenuhi dengan yang bersifat sakramental. 以色列的生活方式就是要以圣礼开始。 Dan di hari Paskah pertama itu mereka harus menyembelih domba jantan umur setahun, kurang lebih setahun, dan boleh kambing tidak bercacat, tidak bercela. 逾越节的那一日，他们要宰羊羔，就是1岁的羊羔，无残疾的。 Darahnya dilaburkan di 2 tiang pintu dan ambang pintu atas. 他的血呢，要打在门楣上，还有左右的门框上。 Tujuannya adalah Israel taat. 目的就是让以色列民顺服， Karena bisa saja ada yang tidak taat. 很有可能不顺服。 Untuk apa saya melakukan ini? 为什么我要这样 Bisa 做呢？ saja ada yang bertanya seperti 可 demikian. 能会有人这样问。 Tapi Allah menuntut ketaatan. 但是上帝要求他们要顺服， Dengan ketaatan ada keselamatan. 因为他们顺服就有了救恩。 Sehingga ketika malaikat maut itu melewati, maka rumah itu selamat. 当灭命的天使醒过的时候，看到那个血，他们就越过。 Dan kata Paskah itu artinya memang melewati, pasca atau Paskah. Mereka menyebutnya Passover atau Pesak. 逾越节本来的意思就是越过， Dan mereka harus menetapkan hati, percaya penuh. 他们要坚定心智，全然相信， Karena dengan percaya, dengan iman, mereka akan menerima janji Allah. 因为他们全然相信，他们就会领受了上帝的应许。 Sama seperti kita hari ini. Kalau kita tidak percaya, dan maka kita tidak akan menerima janji Tuhan. 现在也是如此，如果我们不相信，我们就不会领受上帝的应许。 Mereka akan mengalami seperti yang dialami oleh bangsa Mesir, bahkan termasuk sampai ke ternak mereka, anak sulung mereka akan mengalami kematian. 他们会跟埃及人一样，就是斗胜的会死掉。 Puji Tuhan umat Israel mengikuti apa yang diperintahkan Tuhan melalui Musa dan Harun. 感谢神，以色列民通过亚伦和摩西顺服了上帝的旨意。 Dan ada aturan di mana ketika mereka masuk di masa Paskah, 逾越节有一些条例， mereka harus siap dengan ikat di pinggang, 他们要腰间束带， berkasutkan dan memegang tongkat. 脚上穿鞋，也是要手拿着杖， Makan roti tidak beragi dan sayur pahit. 吃五酵饼还有苦菜。 Domba yang dikorbankan dibakar sampai habis. Tujuannya adalah mereka bisa segera berangkat. 羔羊呢要全部烤，目的就是让他们立刻就走， Mereka segera bisa keluar dan menjadi bangsa yang merdeka. 他们立刻从埃及地出来，成为独立的民族。 Dan ini Tuhan tetapkan 这就是上帝的条例， secara turun-temurun. 传下来的。 Melalui waktu mereka akan kembali berputar, kembali ingat bahwa mereka dulu pernah mengalami karya Tuhan yang luar biasa. 经过时间呢，让他们一直想起神过去对他们所做的作为。 Dengan iman mereka menerima janji Tuhan walaupun mereka belum melihat bagaimana laut terbelah, bagaimana tiang awan, tiang api, dan mujizat-mujizat besar Tuhan terus menghiasi perjalanan mereka. 以信心，他们相信上帝，虽然他们还没有看见，还怎么样会分开，还有允住，怎样一直守护他们。 Tuhan juga menambahkan siapa saja yang boleh ikut di dalam makan Paskah ini. 神也增加了有哪一个人可以参与这个逾越节， Tidak boleh sembarangan. 不可以随便的人。 Kenapa? 为什么呢？ Karena Tuhan menjaga kekudusan. 因为神喜欢圣洁的。 Hari ini kita yang mau ikut perjamuan kudus harus mengikuti terlebih dahulu katekisasi. Harus dibaptis ataupun sidi. 今天我们要领受圣餐的时候，也是要跟着那个洗礼的辅导班，
还有已经承认。 Tujuannya adalah ini adalah hal yang sakral, hal yang kudus. Seorang yang ikut harus mengerti makna yang sesungguhnya. 目的就是这就是圣洁的一个理事。那你们要参与的时候，也是要圣洁，要明白真正的意思。 Dari sini saya ingin mempertajam makna Paskah ini. 我要告诉你们什么是逾越节。 Bapak Ibu dan Saudara sekalian, Paskah itu artinya seperti tadi saya jelaskan melewati. 逾越节的意思我刚才已经讲了，就是越过。 Ada program pasca sarjana. Pasca sarjana itu buat yang sudah sarjana ya, sudah S1, maka S2, magister ataupun doktoral itu disebut program pasca sarjana. 就是念研究所的计划， Artinya sudah melewati. 已经过了。 Ketika Allah melewati, 当神越过， mereka diselamatkan, 他们就得救了。 mereka diluputkan. 他们没有受到，没有领到这个灾殃， Mereka hidup menjadi bangsa yang merdeka. 他们过成为独立的民族。 Dan inilah makna Paskah bagi orang-orang Israel. 这就是对以色列民逾越节的意思。 Hari ini kita memaknai Paskah dengan cara yang berbeda. 近日呢，我们把逾越节是什么意思呢？ Hari ini kita memaknai Paskah dengan cara di mana kita mengikuti perjanjian baru. 今天呢，我们过逾越节就是跟着新约里面的， Di mana Allah berkurban menjadi kurban penebusan, penghapusan dosa kita. 上帝成为我们的代罪羔羊， Dan ia bangkit pada hari yang ketiga. 在第三天他复活， Menandakan bahwa ia mengalahkan maut. 证明了他已经战胜了， Dia menjadi buah sulung atau first fruit. 他成为触手。 Dan bagi kita yang percaya, mengimaninya, maka kita juga akan dilewatkan dari maut. Kita akan mengalami kehidupan kekal. 对我们相信他的人，我们就有永生。 Jadi makna Paskah sebenarnya walaupun dari perjanjian lama tetap berkesinambungan dengan perjanjian baru bahkan kita hari ini. 逾越节的意思从旧约到新约里面一直是持续下去。 Dan yang dibutuhkan adalah tetap ketaatan dan iman. 我们需要的就是顺服与信心。 Kehidupan Kristen berbicara tentang iman, 基督教的生活就是有关信心， di mana kita percaya akan karya Tuhan. 我们相信上帝的作为， Dan kita juga percaya bahwa kita harus melakukan seperti yang diperintahkan Tuhan. 我们要相信并遵守上帝所命令我们的。 Karena dengan begitu kita akan sampai ke tujuan yang Tuhan telah sediakan. 只能这样，让我们能够达到上帝真正的目标。 Paskah menjadi penanda 逾越节成为一个记号， bahwa iman bisa menyelamatkan. 因为信心，我们靠着信心的救恩， Iman membebaskan. 信心释放了我们， Dan semua adalah dari Tuhan, bukan upaya kita sendiri. 全都是上帝的恩典，不是因为我们的功劳。 Dan kisah ini harus terus diwariskan turun-temurun. 这个故事呢，要一直传承下来， Supaya generasi-generasi di bawah kita melihat kebesaran Tuhan. 让世世代代一直看见神伟大的作为， Supaya mereka mengenal karya Tuhan. 让他们认识上帝的作为。 Sehingga besar nanti mereka hidup di dalam takut akan Tuhan. 他们长大了之后，他们以敬畏上帝的心过生活。 Orang Yahudi merayakan Paskah sama seperti kita merayakan Imlek. 犹太人过逾越节的时候，跟我们华人过新年、过春节也是一样， Kumpul bersama-sama untuk makan malam. 一起聚集在一起吃团圆饭。 Kalau Imlek biasanya diwarnai dengan 3 ya, makan babi, ayam dan ikan. 春节呢，一般我们吃猪肉、鸡肉还有鱼肉。 Tapi kalau orang-orang Israel mereka roti tidak beragi, sayur pahit dan anggur. 如果犹太人呢，他们就是吃五酵饼、苦菜还有酒。 Kepala keluarga wajib untuk menjelaskan kepada seluruh keluarga bagaimana karya Allah luar biasa di dalam hidup mereka. 家庭的一个领袖，他要告诉其他的家属，就是上帝奇妙的作为。 Sehingga dari sejak kecil anak-anak itu tertanam bagaimana kebaikan, kebesaran Tuhan.
Sehingga satu waktu nanti ketika mereka besar, mereka juga hidup sebagai anak Tuhan, anak perjanjian. 从小的时候，他们已经知道了什么是上帝伟大的作为。到大了以后，他们就知道上帝伟大的作为，他们以敬畏神的心过生活。 Hanya sayangnya orang-orang Yahudi, mereka masih melihat pengertian pemahaman mereka hanya sampai batas itu. 很可惜，犹太人只是到那个地步而已。 Mereka hanya terjebak kepada sesuatu yang hanya terlihat, sesuatu yang jasmani. 他们只是看肉体上的， Padahal Kristus datang di tengah-tengah mereka, 基督在他们当中来临了， menjadi domba Paskah, 成为代罪羔羊， menjadi korban bagi penebusan mereka. 成为代罪羔羊，救赎了他们的罪。 Kristus menggenapkan di atas kayu salib. 基督在十字架上应验了。 Tapi sampai dengan hari ini masih banyak orang Yahudi belum percaya. 到今天，很多犹太人还是不相信， Padahal mereka adalah umat perjanjian. 即使他们是神的立约之民。 Bapak Ibu, mari kita belajar dari apa yang tadi saya jelaskan untuk mempertajam pemahaman kita akan firman Tuhan. 我们一起学习刚才我已经解释的。 Yang pertama adalah kita harus memaknai dengan tepat. 第一个 Paskah ini. 就是我们要明白真正的意义。 Tadi saya sudah katakan bahwa orang-orang Israel atau orang Yahudi hanya terpaku kepada ritual dan sesuatu yang sifatnya jasmania. 以色列人呢，他们只是看肉体上的，也是只是宗教的仪式而已。 Padahal ketika Tuhan memberikan perintah atau ketetapan itu, tujuannya adalah hal-hal yang spiritual. 当神给他们条例的时候，就是应该是往属灵方面的。 Tuhan tidak hanya ingin agar mereka melewati itu dan kemudian keluar menjadi bangsa yang merdeka, 神不只是要他们只是越过那一个逾越节，然后成为独立的一个民族。 Tuhan ingin mereka keluar menjadi umat Tuhan dan menghidupi nilai-nilai Tuhan, hukum-hukum Tuhan. 神要他们成为神的子民，活出神的道。 Dan itu hanya bersifat spiritual. Ketika mereka masuk ke dimensi spiritual atau rohani, mereka baru memahami ini. 是属灵方面的。当他们的灵命高的时候，他们才明白这一切。 Sayangnya ketika Kristus datang hadir di tengah-tengah mereka, mereka tidak melihat itu. 当基督在他们当中来临的时候，他们没有感觉到。 Mereka melihat perintah-perintah Tuhan dan melakukannya secara harafiah. 他们只是肉体上实行神的旨意。 Ketika mereka berpuasa untuk dilihat orang. 当他们进食的时候，就是要目的让人看他们进食。 Ketika mereka berdoa supaya dilihat orang. 当他们祷告的时候，目的也是让人看到他们有祷 Pemuka-pemuka 告。 agama mereka mengenakan pakaian-pakaian yang menunjukkan bagaimana mereka adalah orang penting di dalam kedudukan agama mereka. 宗教领袖呢，他们就是给他们看，他们在一个宗教有什么样的单位， Mereka mempersembahkan supaya dilihat orang. 他们奉献也是让人看。 Sehingga pemahaman mereka hanya untuk dilihat orang. 他们的理解就是让别人来看他们而已。 Dan itu menjadi agama yang sifatnya antroposentris atau hanya untuk dilihat orang. 是以我为中心。 Dan Tuhan katakan, kamu sudah mendapat upahnya. 神就告诉他们，你得到了你的待遇。 Ketika seorang melakukan kegiatan atau ketetapan-ketetapan agama mereka dan hanya untuk dilihat orang, mereka tujuannya tentunya untuk sebuah pujian dan mereka sudah mendapatkan upahnya. 当一个人他实行宗教的条例的时候，他的目的就是要让别人看他们很属灵，他已经得到了他的待遇。 Padahal kita melakukan itu agar kita menyenangkan hati Tuhan. 即使我们这样做，就是要讨神喜悦的。 Tidak dilihat orang pun kita tetap lakukan. 没有人看到我们仍然要实行出来。 Karena itulah kehidupan spiritual. 这就是属灵方面的生 Sehingga 活。 ketika kita merayakan Paskah, mari kita maknai secara rohani. 当我们过逾越节的时候，我们要以属灵方面的过这个节日。 Fokus kita kepada Tuhan, 我们要专注于神， bukan kepada hal lainnya. 不是别的。 Sehingga dengan kita fokus kepada Tuhan, maka hidup kita juga akan semakin lebih baik,
semakin lebih kudus, Tang wo- semakin serupa Kristus. 当我们专注于神的时候，我们的生活也是越来越升阶，照基督的本相。 Bapak Ibu Saudara sekalian, sama seperti saya, kita semua seringkali sulit untuk menghidupi kebenaran firman Tuhan. 我也是如此，很难活出这个真义。 Tuhan katakan kasihilah musuhmu. 神说，爱你的敌人， Wah, mengasihi musuh itu tidak mudah. 爱我们的敌人是并不容易的， Tapi itulah yang Tuhan inginkan. 但是就是神所要求的。 Berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. 为虐待你的人，为他们祷告。 Jangankan bagi mereka yang menganiaya, orang yang tidak kita senangi aja kita sulit untuk mendoakannya. 不要虐待我们，我们不喜欢那个人，我们也很难为他祷告。 Tapi mari kita belajar bahwa apa yang Tuhan tetapkan itu sebenarnya sifatnya rohani dan harusnya membawa kita untuk terus mengalami pembaharuan. 我们一起学习神所定下的一些条例，就是让我们一直每天被更新， Sehingga kehidupan kita akan terus bertumbuh serupa Kristus dan hidup berpadanan dengan kebenaran firman Tuhan itu. 我们的灵命不断的成长，不断的成长，照耶稣基督的本相。 Paskah mengajak kita untuk menghidupi kebebasan dari Tuhan dengan cara yang benar. 逾越节呢，就是神释放了我们，但是我们要活出这个真义。 Kita menghidupi kehidupan yang kudus. 我们过圣洁的生活， Kehidupan sebagai anak Tuhan 成为上帝子民的生活。 yang gagal dilakukan oleh Israel sebagai umat Tuhan. 以色列民成为神的子民，失败了。 Dari Paskah pertama kita belajar agar pengudusan ketika proses Tuhan mengeluarkan harusnya kita respon dengan benar, dengan taat. 从第一个逾越节，我们就知道如何过生活。 Dan pelajaran yang ketiga adalah kita melihat bahwa karya Allah itu berkesinambungan. 第三就是我们看见上帝持续不断的作为， Apa yang sudah dilakukan, dinubuatkan di perjanjian lama, digenapkan di perjanjian yang baru. 旧约里面所预言的，在新约里面应验了， Ini menandakan Tuhan tidak berubah. 代表了神永远不改变， Tuhan setia. 神是忠心的。 Sehingga percayalah apa yang ada di dalam firman Tuhan satu waktu nanti pasti akan digenapkan. 你要相信神话语里面的，总有一天一定会实现的。 Karena itu mari kita terus tekun belajar kebenaran firman Tuhan. 我们不断的努力，一起学习神话语， Sehingga ketika Tuhan menunjukkan waktunya nanti, kita melihat karya Allah yang digenapkan. 直到神给我们定下的时间，我们就看见神奇妙的作为。 Karya Allah yang sudah dibuatkan, kita ada di dalam karya itu. 神在旧约里面所预言的作为，在以后我们就能在其中实现的。 Kita turut mengerjakannya. 我们跟着在里面实现神奇妙的作为， Kita setia di dalamnya untuk terus menjaga iman kita. 我们忠心的持守我们的信心。 Tuhan menolong kita. 上帝帮助我 Amin. 们。 Mari kita berdoa. 我们一同祷告。 Tuhan, kami mengucap syukur. 主啊，我们感谢你。 Firman Tuhan mengingatkan kami untuk kami menghidupi kehidupan rohani yang benar. 神话语提醒了我们，让我们活出真正的意义。 Sehingga hidup yang kami jalani, hidup yang adalah sebuah anugerah 我们所过的生活就是你的恩典。 yang satu waktu nanti kami bawa sebagai persembahan yang hidup yang menyenangkan hati Tuhan. 总有一天，我们带到你面前，成为圣洁的火祭，讨神喜悦。 Karena itu biarlah karya pembebasan Tuhan bagi kami 让上帝释放的作为， menjadi penyemangat kami untuk hidup bersaksi bagi Tuhan. 鼓励了我们成为作为的见证人， Untuk hidup memberitakan Injil Tuhan 活出传福音， dan menjadi saksi Tuhan. 成为上帝的见证人。 Kami bersyukur dalam nama Tuhan Yesus. 感谢神，奉耶稣基督的名， Amin. 阿门。